benda yang betul. Dia cuma panggil pro ayam main, dia tak bagi faham. Maknanya dia macam tipu ayam tadi. Terus Imam Bukhari balik, tak ambil hari dengan orang tu. Sebab apa? Orang tu menipu ayam. Menipu ayam ni pun. Okay, panggil ayam, tak bagi makan. Ayam main konok-konok, tak tahu dia tampuk tu kosong, tak ada apa. Pura-pura. Kalau tahap macam ni pun Imam Bukhari tak ambil hadis, maknanya dia begitu teliti nak kata sahih tak sahih hadis tu. Sebab tu yang diiktiraf sebagai rujukan muktabar yang utama dalam pengambilan hukum dalam Islam. Nampak tak ketelitian dia? Jadi dia nak tengok hadis yang diambil betul-betul daripada orang yang betul-betul ada sikap, ada kepercayaan, ada akhlak yang baik. Orang kampung pun iktiraf orang ni, baru dia ambil hadis. Ni bukan main-main cerita Sebab benda ni nak jadikan amalan ataupun ikutan umat-umat yang akan datang. Kalau tak ada hari ni macam ni, besok nak ibadat payah. Sebab tak tahu ni boleh tak boleh, ni boleh tak boleh. Maka dibukukan kitab Kutubus Sittah dipanggil Kutubus Sittah ni kita ada hadis yang 6 daripada Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, lagi 2 orang, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Jadi ini yang dikira sebagai muktabar dalam konteks pendidikan hari ini. Baik. Ini benar tu. Pakai juga ingat boleh elak tak? Ini bukan apa nak bangkit imam itu dia ni. Baik, kita tengok muka surat 12, kita sambung begini. Bermula sekian kitab ya. Kita nak faham begini insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula sekalian kitab yang turun dari langit itu, langit tu lam alif nga ta marbuthah ditulis. Jawi bahu ta maftuhah. Dari langit itu 104 buah kitab. Dia kata 104 buah kitab. Kita duk tahu 4 je kan? Mari kita tengok sama-sama. Diturunkan atas Nabi Syis, Nabi Syis alaihi salam 50 kitab. Nabi Syis 50. Kita buat ringkasan. Nabi Syis 50. Dan diturunkan atas Nabi Idris alaihi salam 30. Nabi Idris 30. Dan diturunkan atas Nabi Ibrahim alaihi salam 10. Ibrahim 10. Dan diturunkan atas Nabi Musa dahulu daripada Taurat 10 kitab. Nabi Musa 10 sebelum ada Taurat. Jadi 80, 90, 100. Baik, dicakap di ujung tu daripada Taurat 10 kitab dan dinamakan sekiranya ini itu suhuf. Maknanya yang 100 ini dipanggil suhuf. Suhuf ni tuan-tuan, dia merupakan helaian-helaian. Dia bukan kitab yang berjilid. Dia tak macam Quran, Taurat, Zabur. Itu mujalladan, berbentuk buku lah. Walaupun diturunkan peringkat-peringkat, tapi bila dikumpulkan dia boleh menjadi satu buku. Tapi ini dia turun helaian demi helaian, sampai dah 10 helai. Jadi Nabi Syis dapat 50, Nabi Idris 30, Ibrahim 10, Musa 10. Tapi kalau kita kata 10 kitab jenuh, nak amalkan, nak ajar umat, maka dikira sebagai helaian, disebut sebagai suhuf. Suhuf ni ialah helaian yang diturunkan kepada Nabi-Nabi. Maka baki yang 4 itulah yang kita kena tahu tu. Ini dah 100 ya. Yang 100. Baik. Kita lihat di sini.
Kemudian maka Taurat diturunkan atas Nabi Musa dan bacaannya dengan bahasa Ibrani. Baik. Nabi Musa Tuhan turunkan Taurat, tak Taurat, menggunakan bahasa Ibrani. Ibrani ini bahasa Yahudi tadi ya. Baik. Dan diturunkan atas Nabi Isa Injil dengan bahasa Syriani. Nabi Isa menurunkan Injil dengan bahasa Syriani. Ini bahasa kita pun tak tahu Syriani bahasa macam mana. Dan diturunkan atas Nabi Daud Zabur dengan bahasa Qibti. Maka Nabi Daud minta Zabur, bahasanya Qibti. Dan diturunkan atas Nabi kita Muhammad SAW Quran dengan bahasa Arab. Muhammad Al-Quran ini bahasa Arab. Baik. Maka lengkaplah 104 buah kitab yang diturunkan, yang mana kita wajib mengetahui sekurang-kurangnya 4 ini. Yang ni teringat berapa lain tak apalah. Yang ulama sepakat yang ni tuan-tuan kita kena tahu. 4 buah kitab yang diturunkan kepada 4 orang Nabi ni, Musa, Isa, Daud dan Nabi Muhammad. Ikut zaman. Ni dia ikut zaman. Maknanya ikut tahun. Dia dah susun dah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dia dah susun ikut ni. Dan ikut bahasa kaum hari itu. Dan yang terakhir ialah Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Baik. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia i'tiqad bahawasanya sekalian malaikat itu daripada hamba Allah yang dimuliakan dia, dan bahawasanya terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat. Lagi suci mereka itu daripada sifat manusia, dan tiada diketahuikan banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan malaikat tu tuan-tuan tengok betul titik bawah pun tak ada tu ya. Ejaan malaikat tu. Dia eja mim lam ya, ya pun tak ada. Dia ya dah, mim lam ya, nun tak ada, kaf nun je dia eja tu. Dalam jauh lama dia eja gitu. Titik pun tak ada. Jari baru dah tukar sikit. Dia ada angka, dia ada gitu. Melainkan. Jadi kita baca pun jelas sikit lah ya. Yang ni nak baca mim lam ya, nun tak ada, kaf nun. Jenuh. Kalau tak ada guru aja jenuh. Sampai ke petang saya tak jumpa, tak tahu apa nak baca ni. Titik tak ada. Baik. Malaikat Allah SWT. Jadi habis bab kitab, dia terus masuk bab malaikat pula secara ringkas, yang kata dia wajib atas setiap mukallaf kita beriktikad bahawa sekalian malaikat itu daripada hamba Allah. Maknanya malaikat ini adalah makhluk Allah yang dimuliakan dia. Allah Taala muliakan malaikat ini, dan bahawasanya terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat. Maknanya malaikat ini tidak pernah buat maksiat. Allah jaga, Allah pelihara daripada buat maksiat. Lagi suci mereka itu daripada sifat manusia. Maknanya malaikat ni tak ada pun yang sama macam manusia, tak ada. Yang ada penyerupaan, itu ada. Malaikat menyerupai, itu ada. Tapi sifat manusia, makan minum semua malaikat tak. Maknanya malaikat tak makan, tak minum, tak kahwin, tak buat apa. Apa nak faham? Cuma yang kadang-kadang dia menjelma sifat manusia, macam dalam riwayat hadis Jibril tu ya.
ketika mana Rasulullah doa para sahabat, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia biasa. Rajulun syadidu sawabi sya'ri, hitam rambut dia, putih baju dia, itu dalam bentuk penyamaran, ya. Boleh, pernah berlaku. Misalnya kita dengar kita orang pergi Mekah tu kan, ya, kadang-kadang saya ada kawan pergi, dia lepas tawaf tu, seorang pemuda, kacak pemuda tu, dia rajin bagi sedekah. Jadi pemuda tu tepuk belakang dia, minta hulur tangan. Smart, pemuda smart. Jadi kawan saya ni, dia memang jadi kaki sedekah. Dia kata, jom ikut saya naik ke hotel. Dia nak balik, nak ambil duit. Pemuda ni ikut. Jadi bilik hotel tu duduk tengah-tengah, tangga sini duduk tengah. Dia ni masuk, pemuda tu ikut. Dia cakap apa dia ambil? Ikut sampai bilik, dia ni masuk nak ambil duit, buka pintu tengok hilang. Saya tak jumpa. Maknanya ini kemungkinan besar malaikat yang nak menguji kita di sana. Ini cerita yang kawan kita cerita bila dia balik Mekah. Nampak tak? Maknanya dia boleh menyerupai ataupun menyamar menjadi manusia biasa. Tapi dia cakap apa dia ambil? Mungkin untuk menguji kita. Dan tengok hebat-hebat dia di sedekah. Tengok apa orang dia uji dengan orang yang pemuda tampan. Bukan nampak miskin, bukan nampak orang kata apa, orang perlukan bantuan. Tapi hamba Allah ni sebab dia memang niat nak sedekah, nak bagi duit, dia ajak naik ke bilik hotel. Jadi buka pintu ambil duit sat, keluar tengok hilang. Jadi maknanya itu ujian, okay? Itu mungkin malaikat, mungkin malaikat. Baik. Waalaikumsalam. Terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat, lagi suci mereka itu daripada sifat manusia, dan tiada diketahuikan banyaknya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu berapa ratus ribu bilangan malaikat, tak tahu. Nabi kita tahu, kita menyinggung lepas 124 ribu, Rasul 313, yang wajib kita ketahui 25, dan yang ulul azmi 5. Tapi malaikat tak tahu jumlah berapa, tahu kita hitung tak boleh. Dan setengah daripada malaikat itu Jibril, disebut nama lah, Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel, dan sekalian yang empat ini kepala-kepala segala malaikat, dan mereka itu terlebih afdalnya. Maknanya dia sebut empat ni, kata tuan kitab ni ibarat head lah, head bagi malaikat-malaikat yang lain. Maksudnya mereka ni memegang tugas yang hardcore ni, tugas-tugas yang kita katakan yang major. Kalau jabatan-jabatan kerajaan tu maknanya unit-unit yang memang tinggi lah, yang besar skop dia. Disebut itu. Jadi baca tu kepala-kepala yang baca kapal-kapal. Kapalam sahaja tu boleh jadi dua bacaan tu. Kapal pun boleh, kepal pun boleh. Kepal nasi kita genggam tu, jawi lama. Jadi ni kepala-kepala. Ditukar jawi baru, kaf, pa, alif, lam, alif. Mudah jawi baru. Kaf, pa, alif, lam, alif. Ini jawi lama. Sebab tu kalau baca kena tengok betul-betul dalam konteks ayat, jangan salah baca. Jadi apabila kita baca diketahui dan Israel dan sekalian yang empat ini kepal-kepal segala malaikat, tak kena. Kalau kita baca kapal-kapal pun tak kena. Maka yang afdal kepala-kepala, ketua-ketua segala malaikat, dan mereka itu lebih afdalnya. Maknanya mereka ni kira yang tertinggi lah, banyak kelebihan, banyak fadilat, keistimewaan yang ada pada empat orang ni, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Tugas berat, tugas yang memang agak berat berbanding yang lain. Sebab dia melibatkan satu portfolio yang melibatkan semua manusia dan alam. Raqib Atid, ya, setiap individu. Dia kerja tak berat lah kita katakan. Ibarat kita kata pemimpin peringkat negeri, mungkin penghulu kampung itu. Tapi Jibril, Mikail, Israfil ni dia dunia, alam, semua. Sebab itu dipanggil hardcore lah, tugas yang agak berat. Dia pegang empat jawatan ni. Dan setengah mereka itu hamlatul arsy, yakni yang menanggung akan arash. Kita jangan duduk cerita arah lalu mana. Kita menyi Isra Mi'raj, kita hanya diajar Rasulullah naik sampai ke arash, sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi arah ni tempat macam mana tak tahu. Tapi dalam kitab ditulis
Ada malaikat yang tugasnya menanggung arash. Menanggung ni membawa lah, dia jaga arash tu. Bentuk lagu mana tu di luar pemikiran kita, jangan duk fikir sangat. Ini perkara gaib. Yang penting kita kena tahu bahawa arash tu ada. Itu milik Allah. Sekalian yang dan mereka itu hamlatul arsy, yang ini yang menanggung akan arash. Dan mereka itu sekarang 4 malaikat, dan ditambah atas mereka itu pada hari kiamat 4 pula. Lah ni dunia bertugas bawa arah tu 4 orang. Maka tuan kitab ni kata besok bila berlaku kiamat ada 4 orang lagi akan support dia. Maknanya mungkin gegaran tu kuat menyebabkan malaikat yang jaga arah tu sampai ditambah kepada 4 orang lagi. Ini cerita dalam kitab ni lah. Dan setengah pula mereka, setengah daripada mereka itu Munkar dan Nakir, dan Ridwan yang menunggu syurga, dan Malik yang menunggu neraka. Itu bukan menanggu, yang menunggu, ya, min nun gawaw. Neraka tu dia je naraka, ya, nun adik raka, ini neraka. Dan dia tak nyatakan tugas malaikat Munkar dan Nakir. Tapi yang kita mengaji selama ni tugas soal siasat mayat di dalam kubur. Ya, sebab kita kalau mengaji kitab-kitab akidah ni banyak menceritakan tentang alam barzakh. Dan kalau tuan ingat ustaz yang meninggal yang cerita pasal alam barzakh tu, ya, dalam diksi dia pun dalam bidang tu. Maknanya kisah alam barzakh ni satu kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, kadang-kadang melalui mimpi. Kadang-kadang kita yang hidup tak dapat lihat sebab dia alam gaib. Cuma kadang-kadang kita tahu bahawa mendengar suara tangisan, mendengar suara pukulan, ada orang yang dengar. Di kampung Beli Subang, waktu saya duduk ke sana dulu, ada seorang ni dia kerja korek dia. Korek tanah. Dia korek banyak lah. Jadi hari tu letih yang banyak tu, ada kematian. Dia korek 5, sekali korek 5 liang lah dia korek. Jadi tengah orang duduk kalau-kalau tu dia terletih, dia tidur dalam kubur tu. Korek letih dia angkat tanah. Laman tak ada penatang bulu gila. Tu dia panggil apa? Pakai cangkui. Ni kubur Subang punya cerita lah. Masa saya duduk sana dulu. Dia terlelap tu tidur tu, dia antara mimpi tak mimpi, dia dengar sebelah dia tu bunyi prang. Nama Husin dia, Pak Husin. Prang. Dia dengar sebelah, dengar antara, dia tak ada dapat nak cerita antara realiti, dengar real ataupun dia dalam mimpi. Tapi waktu tu tengah hari, dia letih sangat. Menyebabkan dia dengar tu, dia menjerit macam orang gila tu. Jadi popok lain dengar, tengok teruk sangat, ambil ayat simbah. Macam dia tengah baca. Dia sedap-sedap jaga tu, dia cerita tu duduk start hari tu juga maghrib terus di masjid. Lama ni konten juga. Biasa lah. Sebab kalau di Kampung Subang tu, kubur dia belah Petronas atas tu. Yang dia ni duduk kawasan masjid ni sebelah sini. Dia agak jauh jugalah cerita dia ni. Maka bila berlaku begitu, kira hari tu, start hari tu, asap tu tak salah, asap terus di masjid sampai dia meninggal. Ini cerita alam barzakh. Kadang-kadang Tuhan datang dalam bentuk kejadian macam ni. Dia cerita habis, dia dengar tu dia bunyi macam tulang patah. Dia cerita bunyi macam tulang patah. Maka benarlah bila Nabi cerita kubur itu menghimpit tulang kita sehingga patah. Bagaimana tak solat? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mendalami lagi ilmu alam barzakh ni, dalam hadis Nabi diceritakan bagaimana kalau kita jaga amalan solat kita, zakat, puasa, haji, sedekah, maka malaikat nak tanya ni, dia datang daripada berapa sudut, yang atas, kiri, kanan, depan. Bila amalan-amalan tadi ada, dia dapat blok. Dia dapat blok persoalan malaikat tadi. Maknanya amalan tu akan menjawab bagi pihak kita. Kalau kita punya sembahyang clear lah, puasa kita clear sini maksudnya sempurna, Tuhan terima. Oleh sebab itulah kadang-kadang kita tak tahu Tuhan terima tak terima kan, tapi kita kena buat dalam keadaan kita mengaji. Jangan buat dalam keadaan kita tak mengaji. Ini yang penting ya. Buat dalam keadaan kita belajar. Baik. Dan bahawa ia iktifad pula bahawasanya afdal segala makhluk sekaliannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ini afdal segala makhluk. Bila segala makhluk tuan-tuan, termasuk binatang, pokok-pokok, semua makhluk Tuhan, termasuk malaikat, jin sebagainya,
paling mulia, kita kena beriman, kena yakin bahawa orang itu tak bukan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka segala rasul yang lain. Lepas Nabi kita, barulah rasul-rasul yang lain. Kemudian maka segala anbiya. Lepas rasul-rasul 313 tu kan, barulah para nabi. Kemudian malaikat. Nampak tak malaikat ada nombor Allah? Kemuliaan itu Allah letak pada makhluk manusia ni, yang Nabi Muhammad. Lepas baginda rasul-rasul yang lain, lepas rasul yang lain nabi-nabi, lepas para nabi semua tu, barulah malaikat ada nombor 4 dalam ranking yang Allah letakkan. Nampak hebat tak hebat? Manusia ni Allah muliakan, khususnya nabi lah. Baik. Afdal segala makhluk sekaliannya Nabi kita SAW, kemudian maka segala rasul yang lain, kemudian maka segala anbiya, kemudian malaikat, salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Maknanya semua ucapkan salawat dan salam kepada mereka semua tadi sekaliannya ajma'in. Kemudian maka segala sahabat, lepas para malaikat, yang mulia di sisi Allah ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai kepada mereka. Dan bahawa ia i'tiqad pula bahawasanya sekalian makhluk mati sekaliannya. Jangan baca mata kan. Jawi baru ni alif ta mata. Kalau mati ni alif ta ya, tapi di ejaz ni alif ta saja. Jangan baca mata mati. Mana kena yakin sungguh-sungguh bahawa semua makhluk ni akan mati, termasuk para malaikat. Yang last kali mati ialah malaikat Israel. Dia cabut nyawanya sendiri. Ini nak cerita etikot kita kena yakin, kena faham sampai ke tahap tu lah, bahawa semua yang makhluk yang ada ni akan meninggal, akan mati sekiranya tak kala habis umur mereka itu. Bila sampai masa kita akan meninggalkan dunia ini dan mengambil segala arwah mereka itu Malikul Maut, iaitu Israel. Maknanya yang tugas cabut nyawa ni ialah malaikat Israel. Maknanya sekarang ni kena faham, dia tak kira umur berapa, budak-budak ke, remaja ke, dewasa ke, orang tua ke, mati tetap mati bila sampai ajal. Dalam kitab disebut bila runnya daun pokok di Lauh Mahfuz sana, maka akan datang ajal seseorang. Cara mati macam mana itu bukan kerja kita lah. Sebab itu bila saya ajar dulu, kita digalakkan berdoa supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Bila malaikat cabut nyawa tu kita sempat mengucap atau ada orang di samping kita. Kan baru ni kita kehilangan Bahar, tukang cedok gulai bila berduri tu kan. Memang tak kenal tu. Ramai juga tanya bila rumah itu, bila cedok gulai selalu tu bobo cakap Penang, dia orang Penang. Jangkitan baru-baru. Saya dah rawat, dah sembuh elok dah sebelum ni. Tapi bila dah kuman ni, dia payah. Saya rawat buasi dah lega, rawat usus dah lega dah. Anak-anak menjumpa saya 2 kali lepas saya pergi merawat tu. Alhamdulillah saya okey. Tak tahu pula yang kuman tu, saya tak sempat nak rawat yang kuman dalam paru, yang mungkin dah sampai ajal namanya. Pergi Sungai Buloh hospital, yang Penang meninggal, terus boleh ke Penang. Ini cerita Cik Fahar kita lah ya. Mudah lagi. Maknanya bila Allah sampaikan masa nak meninggal, dia akan meninggal. Itu je lah. Yang penting ialah persediaan kita tadi. Kalau macam kita mati sekarang contohnya dalam badan menuntut ilmu, Allah pahala banyak. Sebab kita mengaji agama, menuntut ilmu agama, malaikat menaungi, majlis ilmu ada rahmat. Meninggal waktu ni banyak pahala, ada keberkatan. Meninggal naik motor, jatuh lagi tak tahu. Dalam ni okey. Mudah-mudahan. Itu husnul khatimah lah ya, kita minta husnul khatimah. Baik, jadi malaikat yang mencabut nyawa kita ialah malaikat maut dan dia tak pernah beritahu. Hanya seorang saja yang beritahu, iaitu Nabi Muhammad. Bila dia datang dalam bentuk menziarahi Nabi yang ketika itu sedang sakit. Bagi salam 2-3 kali. Bila Aisyah tengok, Fatimah tengok, bila Fatimah kata ada seorang lelaki, Nabi dah tahu dah bahawa yang datang tu ialah malaikat maut, datang dengan Jibril. Menyamar
Bila Nabi tanya, engkau datang ni nak tengok aku ke, nak cabut anak ziarah aku ke, nak cabut nyawa aku? Maka malaikat maut kata dua-dua ya. Nak ziarah dan nak cabut nyawa. Sampai bila malaikat nak cabut nyawa tu, Jibril tak tengok, Jibril paling muka. Sebab dalam bentuk penyamaran waktu tu, ada kitab kata menyamar manusia, ada kitab kata dalam bentuk malaikat, Allahu a'lam. Siapa Allah kata, ya Jibril, kau tak rasa sedih ke tengok aku? Macam mana dia kata, kau tak boleh ke tengok muka aku? Gitu. Jibril kata, aku sedih sangat melihat Israel mencabut nyawa kamu. Itu Nabi ada signal, ada intro dia. Yang memang kita tak ada intro ni, tak ada petanda. Walaupun dalam kitab disebut dalam 40 hari itu apa kita rasa, telinga bersing dan sebagainya, itu terus ada tulis dalam kitab kan, ada tulis. Saya pun tak ingat. Cuma yang pastinya kita kena standby je lah. Standby. Dan jangan nanti sakit je nanti tak mesti sakit. Yang siap walafiat kadang-kadang boleh meninggal. Tak semestinya. Jangan duk anggap sakit pun nak mati tak. Berapa ramai yang sakit hospital, yang mati yang pergi ziarah tu balik accident mati, yang ziarah pula mati. Banyak berlaku. Yang sakit dah bertahun ke situ, tak mati-mati. Yang pergi ziarah balik accident mati. Ada kita dengar cerita, maknanya benda ni tak tentu. Ya, boleh berlaku pada orang sakit dan boleh berlaku pada orang sihat. Maknanya persediaan itu penting. Baik. Dan ditanyakan mereka itu dalam kubur, kemudian daripada ditanamkan mereka itu, melainkan perhimpunan yang tertentu jua. Maknanya di sini, besok bila dah meninggal akan berlaku soal jawab dalam kubur. Ini kita kena beriman. Akan berlaku soal jawab dalam kubur. Pernah saya tanya peradakan saya yang beragama Hindu, orang bakar ni, bila bakar ni selesai di mana? Dia kata bila dah bakar, maka dia tidak kena seksa dalam neraka lagi. Itu pandangan ajaran dia orang. Sebab tu dia orang bakar. Dia faham macam tu rupanya. Oh, maknanya bila kesimpulan saya tak cakap lagu ini, dari pandangan saya lihat, jadi semua orang salah ni sebab semua kena bakar. Tapi tak jawab dalam dia tu, dia konsektif. Saya cuma nak tahu je. Itu jawapan dia, tuan. Dia kata bila dah kena bakar kat dunia, dia akhirat besok dia tak kena bakar. Poin dia percaya akhirat tu ada. Poin dia lah, agama dia orang ni. Cuma dia pandai nak elak. Nak elak dunia ni bakar siap. Nak elak akhirat bakar siap kat dunia ni. Habis semua kau bakar, mana semua jahat lah. Jadi kita tak cakap macam tu, tapi dalam pandangan kita okay. Kalau kita banyak hujah begitu, tengok lebih sikit, tak boleh bakar, tanam je. Itu pandangan dia orang. Tapi kita, kau mati meletup ke, mati tetap dalam perut ikan ke, mati mana-mana pun tetap akan berlaku soal jawab. Baik. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisapkan. Al-Ba'su, kena beriman bahawasanya besok nanti bila berlaku hari kiamat, kita semua akan dibangkitkan. Jadi akan dibangkitkan dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu. Maknanya akan dikira balik amalan kita. Kita punya apa kita buat di dunia akan dibaca balik, dihitung semua oleh para malaikat. Berapa banyak kebajikan kita buat, berapa banyak kejahatan yang kita telah buat, dan berapa banyak kebajikan yang kita buat telah menghapuskan kejahatan yang telah kita buat. Semua kira. Plus minus, campur tolak, dan termasuk doa-doa yang dikirim oleh anak-anak kita, semua dikira baik. Sedekah kita dikira baik semua waktu tu, ya, dikira semua. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap. Kecuali yang tak kena hisap ni ialah mereka yang direct masuk syurga. Contohnya macam orang-orang yang berjuang mati syahid, itu direct, dia tak ada hisap. Budak-budak yang mati, budak-budak tak ada hisap, mana ada dosa. Mati bayi, mati bawah umur balik, tak payah kita bikin. Kadang-kadang saya pelik juga masyarakat kita ni kan, mati budak-budak semua macam talqin. Kalau niat dia nak sedarkan orang yang hadir, bagus. Tapi kalau untuk nak ajar mayat dalam kubur, tak payahlah buat budak-budak. Confirm syurga. Ya, confirm syurga. Budak-budak mati. Bahkan dalam kitab disebut budak-budak yang meninggal ni, anak-anak siapa-siapa yang meninggal waktu bayi ni,
Anak-anak ni akan menjadi pelayan syurga besok, tukang bagi susu. Itu kelebihan Allah berikan kepada mereka yang kematian anak waktu kecil. Dan yang masuk syurga dengan tiada hisab, dan sekalian amal mereka itu ditimbangkan. Tamimbangakah, timbang ya, bukan tambang. Timbangkan ya, ditimbangkan sekaliannya pada neraca. Ada alat timbangan yang dipanggil mizan, al-mizan. Timbang dua-dua mana berat. Berat baik, insya-Allah syurga. Berat belah yang jahat, neraka. Itu kena, maknanya kita kena faham besok akan berlaku benda yang macam tu. Dan melalui sekalian mereka itu atas sirat. Selepas timbang, lalu titian sirat. Titian sirat ini titian yang merentasi neraka menuju ke syurga. Jadi dalam titian itulah sama ada kita nak lalu ibarat kilat yang menyambar pantas, atau merangkak-rangkak, atau menyarap, atau sebaliknya tergolek jatuh ke bawah. Yang Nabi sebut dalam hadis, titian sirat ini lebih tajam daripada mata pedang dan lebih tajam daripada rambut yang dibelah 7. Tajam ini, halus ini bagi mereka yang jahat. Maksudnya amalan kejahatannya banyak, dia tak nampak. Nak lalu tak boleh sebab kejahatan banyak, jadi tak nampak. Bagi orang beriman yang kebajikannya banyak, sejauh mata memandang luas, tak ada masalah, dia lalu itu je. Ini kita kena faham ya. Pandangan bagi mereka yang banyak dosa ibarat rambut yang dibelah 7. Dia nak lalu macam mana ni? Lalu kena lalu juga, malaikat dah tugas. Ini laluan dia, kena masuk checkpoint ni, checkpoint ni. Maka kalau kita dapat lepasi checkpoint tadi, tempat tujuan kita ialah syurga. Tapi kita tak dapat lalu checkpoint ni, silap bulan berdebum jatuh ke bawah, maka neraka 7 lapis. Atalah kita jatuh lapisan yang ke mana? Alhamdulillah, kita minta simpan. Baik. Dan bahawasanya segala orang yang mukminin meminum mereka itu daripada haud Nabi kita Muhammad SAW. Haud ni dia macam sejumlah air yang dikumpulkan. Kalau dalam kamus saya tengok pagi tadi, kitab Mujam, kitab kamus Arab, dia terjemahkan haud ini jumlatul ma'i, maknanya sejumlah air. Kita katakan mungkinlah satu besen ke satu apa ke, wallahualam bentuk. Ini cerita akhirat nanti ya, kita tak tahu. Tapi kita ni dapat minum air itu daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin telaga dia ke, mungkin tempat air itu. Dan mendapat mereka itu syafaatnya pada hari kiamat. Ini yang bukan senang, recommendation. Syafaat ini ialah recommendation, di mana kadang-kadang recommendation ini kita selamat hisab, selamat timbangan, terus masuk syurga. Nabi kata, ini umat aku recommend dia masuk syurga, maka lepas. Ini recommendation yang berlaku hari akhirat. Dengan syarat kita sering berselawat Nabi, sebab kita kena berselawat. Tuan-tuan jangan tunggu musim maulud saja. Dekat hari jemaat tu Bilal suruh sallu alaihi. Kan Bilal kan, sallu alaihi. Kadang-kadang sebab Bilal tu ulang 3 kali. Saya minta Bilal ulang 3 kali. Ada Bilal kali. Dulu Haji Zul selalu tanya saya. Jadi saya kata ulang 3 kali. Dia pun ulang 3 kali. Sebab nak bagi berselawat. Orang Arab kalau sebut sallu alaihi bunyi dia kat masjid dia. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, sallu alaihi. Selawat. Itu dia tidur pada. Tak khutbah lagi tu dah tidur lah. Maknanya tuan-tuan, kena faham ya, niat bila aku berselawat ni, semoga Rasulullah memberi syafaat kepada aku di hari kiamat besok. Tak rugi pun sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak mau panjang-panjang, dia kan ada selawat Ibrahimiyah yang panjang tu, yang kita baca saja akhir tu kan. Paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Nak pendek lagi tak ada. Muhammad tak ada. Dia mesti Allahumma tu yang dikatakan salawat itu, salli itu. Nak sebut Sayyidina tak apa, tak sebut tak apa, itu hujah khilaf ulama, tak kisah. Yang penting kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ada nama Nabi, ada nama salli di situ. Sebutlah tuan-tuan. Jadikan amalan harian.
Jadi lepas subuh tu, tasbih tu kalau semua kena ada lepas ni, semua kena tasbih. Bukan nak riak nak apa, tapi nak menazimi zikir tu. Dengan jari ni silap air bulan. Tak tahu apa. Biasa sebelum 2, 3, 5 tepuk bawah sikit lah kali. Apa aku tak ingat lah. Bila dengan tasbih, dia berturutan benda tu. Kita kata nak target kita 100 kali nak selawat hari ni. Kita bisa Allah SWT. InsyaAllah boleh buat lepas subuh ke. Jadikan harian, zikir harian. Banyak pilihan selawat. Kalau cerita buat selawat ni banyak. Bahkan dibincangkan dalam kuliah subuh kita kan. Dia ustaz yang ceramah pasal selawat ni. Selawatnya untuk dapat syafaat. Bukan senang dapat syafaat Nabi ni. Dan sebesar-besar syafaatnya SAW ialah asy-syafa'atul uzma, iaitu syafaat yang amat besar pada fasal al-qada. Jadi begini, bila kita ngaji bab akidah qada qadar, akan dibincangkan dengan detail dalam kitab tauhid. Syafaat uzma ini satu syafaat yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti lain tak dapat. Maksudnya satu syafaat yang Nabi boleh rekomenkan kita masuk syurga tanpa hisab, tanpa timbangan. Maknanya pendek kata murni ahli syurga gitu. Macam mana Nabi kata kat Bilal kan, bila balik daripada syurga tu, aku mendengar tapak kasut kamu di syurga Bilal. Apa amalan kamu? Yang Bilal kata, setiap kali lepas wudu aku mesti solat sunat wudu 2 rakaat. Dalam riwayat tersebut. Setiap kali lepas wudu aku pasti akan solat sunat wudu 2 rakaat. Itu amalan Bilal. Bilal sebut bila Nabi tanya dia. Sebab Nabi kata, aku dengar tapak kasut kau kat syurga ni, apa amalan kau? Yang Nabi nampak, Nabi tahulah. Yang tak nampak tu Nabi tanya dia. Maka daripada sinilah yang disunatkan kita untuk solat sunat wudu 2 rakaat selepas kita berwudu. Jangan kita nanti ambil sembahyang kat sekolah situ, kat baik, kita terus solat satu masjid. Kalau ada masa kita buat solat wudu 2 rakaat, lepas tu buat solat satu masjid. Ataupun kita buat satu masjid dulu, lepas tu buat solat sunat wudu, lepas tu tunggu azan, baru buat sunat qabliyah. Jadi kena mewah sikit lah. Cuma macam saya dekat, buat kat rumah je lah. Yang jauh, yang kena main jauh. Yang kami dekat tak apa. Hak jauh ni main buat kat masjid tak apa. Yang rumah dekat buat kat rumah lebih baik. Kalau sunat ni dia begitu. Jadikan amalan harian. Kita buat ikut. Dia begini, bila kita buat, sebab kita mengaji hari ni, kita buat dengan ilmu tau. Kalau sebelum ni tuan-tuan, kita buat, orang buat aku buat, jadi kurang syok, dia kurang comel amalan kita. Tapi bila kita mengaji pagi ni, saya cerita kisah Bilal semua, kita buat tu ada senaran. Aku buat ni pasal ada kisah hadis Nabi cerita pasal ni. Baru syok kita buat tu. Dia ada hukum dia. Kalau kita buat itu, dia kata tak ada ni sebab kita ikut. Dia beza tau. Ibarat kita main saham, kita tahu cara belok saham. Contohlah, dengan orang yang minta reminder dia buat, dia tak buat apa, dia bagi duit je. Lain. Dia punya feeling dia lain. Sebab tu dalam ibadat pun dia punya feeling lain. Kita buat suatu kita belajar ilmu, kita tahu aku buat ni ada saranan hadis dia, ada kisah dia, lain. Dia lain. Dia maknanya benda tu mempengaruhi ibadat kita. Baik. Dan bahawa ia i'tiqad bahawasanya Nabi kita SAW itu Arabiyun, lagi Quraisyiyun, orang Arab, lagi bangsa Quraisy. Dan iaitu Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lui, anak Ghalib, anak Fahab, anak Malik, anak Nadar, anak Kanana atau Kinana, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudir, anak Nidar, anak Ma'ad, anak Adnan. Itu salah salah Nabi Muhammad. Maknanya tuan kitab ni sampai dapat cari sampai ke tahap tu, kita dah mengaji sampai Ka'ab je kan, sampai Kilab je. Menurut kitab sirah sebut situ. Tapi tuan kitab ni dia jumpa kalau silap sampai ke tahap nama Adnan. Ni orang banyak keturunan tu. Dan bondanya Aminah, anak Wahab, anak Abi Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab. Maknanya dia berkembung juga dengan Kilab.
Maksudnya dua orang ni ada juga silsilah keturunan yang sama di peringkat Tok Wan ke Tok Nek ke Tok apa tak tahu lah. Banyak sangat ke atas sana tu. Dia begitu. Dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu putih warnanya, bercampur merah. Kulit Nabi putih campur merah. Ni kalau kitab Syama'il Muhammad cerita banyak. Kitab Syama'il Muhammad yang kita mengaji tu kan, dia cerita banyak bab ni bab kulit Nabi bentuk bagaimana. Dan bahawasanya ialah kesudahan segala anbiya dan mursalin. Maknanya Nabi ini ialah last, pengakhiran para nabi-nabi dan para rasul. Dan bahawasanya diperanakkan dia di Mekah. Nabi ini dilahirkan di Mekah dan dibangkitkan dia padanya. Dibangkit sini bukan maksud dibangun tidur, dibesarkan. Dibesarkan di Mekah dan berpindah ia kepada Madinah kemudian daripada Isra. Selepas peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diarahkan berpindah ke Madinah sebab berlakunya tahun duka cita. Kematian Khadijah, kematian Abu Talib, kematian Abu Talib. Akhirnya Nabi rasa sedih. Lalu Tuhan bawa Nabi jalan-jalan Isra Mi'raj, balik jalan-jalan pergi melancong itu, balik dan seterusnya diarahkan berpindah untuk lupakan. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan pentingnya kita hijrah apabila kita ditimpa sesuatu musibah. Sebab kadang-kadang kita mudah ingat lokasi tempat sejarah kita, dan bila kita pindah di mana-mana jadi lupa. Ini semua syariat dah ada. Kan kadang-kadang bila kita pergi melancong mana-mana, mungkin kita pernah berlaku satu pada kita pergi, kita akan ingat balik memori lama kita di tempat itu. Oleh sebab itulah Nabi disuruh berpindah. Bila pindah Madinah yang jauh itu, mudah-mudahan dia tak ingat lagi peristiwa hitam yang berlaku atau peristiwa sedih yang berlaku pada baginda. Baik. Dan wafat ia padanya. Pada itu ialah pada Madinah, di Madinah, dan dikuburkan dia padanya di Madinah juga pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya kubur Nabi itu pencipta sejarah asalnya kawasan rumah dia, rumah dengan Aisyah. Lalu kita pakai anda ni. Ni kalau cerita dulu dia boleh tengok lagi. Lalu tutup berak. Baik. Dan bahawasanya syariatnya menasahkan segala syariat yang terdahulu atasnya. Ini kena faham tuan-tuan. Turunnya Islam, maka otomatik semua ajaran lain, Kristian ke, Yahudi ke, apa ajaran lain yang lain semua terbatal. Ingat menasahkan maksud Islam membatalkan semua ajaran lain kena pakai Islam. Yahudi kena pakai Islam, Kristian kena pakai Islam. Maka kena masuk Islam, ikut Islam. Ini yang kita kena faham. Ajaran mereka dah tak ada dah habis. Nasah maknanya Islam menasahkan semua ajaran lain. Pakai Islam saja sekarang. Baik. Semalam cerita sikit. Saya pukul 10 Milan Paisha. Dia didatangi oleh dua orang non-Muslim, Mr. Siva Kumar dengan isinya Puan Imran Shimran, Kristian. Datang nak mengubat. Bila saya cek-cek tu, dia dalam masalah jantung macam mana. Lama baru dia kata, betul Ustaz, saya dah ramai kawan yang doktor. Memang dia orang dah cakap saya dalam masalah jantung. Cuma dia ni nak yakin, dia nak tengok kita ustaz-ustaz, nampak ini Kristian. Dia nak tengok bila kata ustaz-ustaz yang tak ada kita kata alat-alat semua lah, boleh tahu penyakit. Itu ujian bagi saya. Dan bila saya detect, saya beritahu sesuatu rupanya tepat dengan apa yang disebut oleh doktor-doktor. Jadi apa yang berlaku, apa yang saya cerita lepas tu tentang khasiat kurma, khasiat tin, khasiat delima semua diterima semua, bahkan dia beli semua semalam. Semua makanan sunnah dia beli. Ini Kristian juga. Orang India yang Kristian, bukan yang Hindu ni yang Kristian. Dia sampai macam tu berkali dia nak melihat, dia mungkin dengar kawan dia ramai, tetapi dia nak melihat bukti tu dia datang sendiri. Dan bila proof tu saya dapat tunjukkan, terus dia yakin dengan Public Food dan terus dia beli. Dia beli tunjukkan bahawa dia yakin. Kalau tidak, kenapa dia tak berubat kat hospital je? Member dia ramai doktor. Geng-geng sing-sing ni doktor-doktor ramai di luar sana. Tapi ni nak cerita kepada tuan-tuan, kadang-kadang orang yang agama lain ni mungkin dia tahu kebenaran Islam, tapi dia nak cari bukti.
Dan bila kita dapat cerita timbul nawawi sekian-sekian, yang akhirnya dia akur. Yang dia akur, dia timbul, dia beli. Bahkan dia kata kepada ustaz, next time I nak order lagi. Nampak tak? Kita berdoa supaya hidayah masuk. Itu je lah. Takkan nak jadi mengucap kot. Doa je lah. Mudah-mudahan dia makan kurma, dia makan delima, dia minum minyak zaitun, hatinya akan terbuka. Kita nak macam tu, dakwah ni. Dia lembut-lembut kan. Lama-lama katakanlah jantungnya lega lepas ni. Saya rasa dia memang bersyukur sangat tu. Mudah-mudahan mungkin lega jantung daripada Islam, kita tak tahu. Sebab pengalaman 2-3 orang ramai yang jumpa saya ni. Dia tak jumpa dengan kawan yang betul-betul pelik lah. Tahu tak? Ini nak cerita tentang ini agama. Dan wajib atas setiap mukallaf mula bahawa ia ketahui akan segala syariat agamanya. Kita semua kena tahu syariat agama kita. Dan adalah ia cawang baginya. Cawang ini cabang cawangan. Dan yang terlebih dicita-citanya itu bicarakan hukum bersuci. Maknanya tuan kitab ni tulis lagi. Dia dah cerita pasal akidah semua. Jadi dia kan dia punya cerita, aku nak tulis lagi cerita tentang bab taharah pula. Sebab syariat kita dah faham dah. Syariat akidah kita dah faham dah. Kita dah tengok kisah Nabi semua. Maka sampailah sekarang kita nak belajar pula tentang hukum bersuci. Dan bicara akan sembahyang dan zakat dan puasa dan haji. Demikian lagi beberapa abwab yang tersebut dalam kitab ini. Dan kami pohonkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan limpah penolong atas menyebutkan yang diceritakan dia, dan dengan dia juga kami berpegang. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, berserah kepada Allah sebagai penikmat. Dan kita harap lepas dah cerita habis bab ni, dia nak tulis pula bab hukum taharah ni, dan supaya Allah memelihara dia dapat tulis cerita yang akan kita belajar ni sampai habis. Jadi kesimpulan tuan-tuan, tuan kitab ni dah ajar kita akidah. Kita dah faham Allah macam mana, sifat Allah kita dah belajar habiskan. Clear dah, sekarang kita akan masuk bab ibadat pula. Bab nak komplitkan apa yang kita mengaji sebelum ni. Kita dah belajar beriman kepada Allah, kita dah belajar kepada Islam semua. Jadi kita nak amali. Ini mula masuk amali ni minggu depan. Bab taharah apa tak kena lagi, banyak isu-isu yang masih lagi menjadi polemik hari ini yang kita boleh lihat dalam kitab ni. Nanti kita akan bincang sama-sama. Dan kalau nanti bila kita bincang bab taharah, mungkin ada banyak persoalan sebab ia banyak berkait dengan kehidupan seharian kita. Yang kita main teori ni lebih banyak teori kita faham banyak sikit. Yang kita akan masuk bab praktikal. Yang penting sebabnya bila tak kena wuduk, tak kena ni, tak kena, akan bawa masalah kepada ibadat kita. Dan baru ni diviralkan video oleh seorang doktor daripada Indonesia yang saya setuju. Saya tengok video tu, saya tak pasti, mungkin ada yang dah terima tu, cara Nabi qada hajat, kedudukan kaki Nabi. Bila dia cerita tu, air kencing tu bila dia kencing memang keluar habis. Bila bangun clear. Apa yang kita buat sama ni salah. Salah maknanya kalau silap bulan, air kencing boleh keluar balik walaupun kita dah berhen. Kita bangun-bangun tu nak rokok kan, nak sujud, nak tunduk apa, dia rasa macam keluar balik. Dan doktor tu dia terus dia kata, dia letak tisu. Ini jangan malu-malu, mana kita ilmu. Dia letak tisu, bila dia bangun rasa macam ada benda keluar, dia tengok tisu, basah balik. Dan dia tunjuk kaedah Rasulullah qada hajat. Yang ni memang dalam kitab kan ada. Cuma setakat ni tubuh kita tak pernah cerita secara realiti. Sebab dia cuma baca kitab, duduk lagu ni, dia tak tunjuk action cara duduk tu. Nanti kalau ada dalam kitab ni, nanti saya akan tunjukkan. Sebab saya dah tengok video tu. Mungkin dah disebarkan dalam grup terang ni, ada kata kaedah Rasulullah qada hajat. Tentang kalau ikut cara dia duduk, kaki depan tu depan sikit, kaki kiri belakang sikit, dia nyangkung sikit, memang keluar habis, najis keluar, kencing keluar, bersih khusus. Kalau tak boleh dia cangkung, dia pula. Yang tu yang masalah kita sekarang ni. Sebab zaman kita lah ni, tak tahu dia ikut trend mana. Style barat kan lagu mana, memang terpaksa kita duduk tak boleh lah. Cuma zaman duduk tu kita boleh duduk, kaedah Nabi duduk tu boleh. Kecuali zaman yang kita duduk, yang duduk macam duduk kursi tu, itu payah nak buat kaedah Nabi lah. Tapi yang zaman yang memang mencangkung tu,
masjid kita boleh duduk cara kaedah Nabi. Kaki depan lepas sikit, ke belakang sikit, dia agak tinggi depan, belakang rendah sikit. Dan biasanya cara doktor tu tunjuk tu memang najis kedua cukup sempurna. Tak ada masalah wasir, tak ada masalah suhalik, tak ada masalah apa. Clear untuk masuk air kencing. Nanti saya rasa setakat saya bagi sebelum masa saya masih ingat, ada lagi taklim. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah Allah ajar. Sampai besok saya akan tunjuk cara macam mana. Mau tak mau buat je. Takut tak ada ni, kopi-kopi masuk arah lagi boleh. Takut itu je lah. Okey, baik. Jadi saya tutup untuk pagi ni. Tanya apa-apa, tanya lepas ni ya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada kami. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.